Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita action berjudul Ryan. Seseru apakah film ini? Tanpa berlama-lama dan tentunya siapkan posisi Kopai dan Utbray kalian dan welcome to Sobat Udu. Film dibuka ketika Ryan dan kedua adiknya pura-pura mengangkut barang menuju toko tempat jualan mereka agar orang-orang tidak mencurigai keterlibatan mereka dalam pembantaian semalam. Dengan seharian beraktivitas dan pulang ke rumah, Ryan justru kembali dibuat kesal dengan tingkah si Mutu yang sekonyong-konyong berinisiatif untuk mengambil alih bisnis dan wilayah kekuasaan si Durai, tanpa sadar jika itu justru akan membuat mereka semua lebih mudah untuk ditemukan. அந்த லைஃப் நமக்கு வேணாம்டா. துண்ணு. Kabar kematian Durai pun menyebar cepat di seluruh kota. Semua orang penasaran dengan siapa sosok yang berani melakukan hal semacam itu. Tidak sedikit yang berteori jika itu dilakukan oleh kelompok preman baru yang berasal dari luar. Sehingga Setu yang sama-sama penasaran pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari tahu informasi akurat terkait sosok yang sudah melakukannya. Tak butuh waktu lama bagi Setu dan anak buahnya untuk mencari jawabannya. Mereka langsung menelpon Ryan dan memintanya untuk datang ke markas. Untuk pertama kalinya, Setu akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang sudah meringankan pekerjaannya, yaitu menghabisi musuh bebuyutannya. Dengan raut wajah excited, Setu terus bertanya tentang bagaimana cara Ryan menghabisi Durai dan seluruh pasukannya, di mana Ryan terus berkilah dan mencoba untuk tidak mengakui semua itu. Tak hanya itu saja, Setu bahkan meminta Ryan untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun sekali lagi, Ryan tidak pernah tertarik dengan dunia preman dan terus meyakinkan jika Setu sudah salah orang. தனியா போய் போட்டியா இல்ல குரூப்பா சேர்ந்து போட்டீங்களாடா? போட்டது நானா இருந்தா அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? Sesaat setelah Ryan pergi, Setu bisa langsung menebak jika memang dialah orangnya, meski Ryan terus berkilah dan tidak mengaku. Tetapi tatapan matanya tidak bisa berbohong, bahkan Setu mengaku sempat deg-degan dan tak bisa berkata apa-apa. Karena tidak berada di pihak siapa-siapa, Setu pun menganggap jika Ryan bisa menjadi ancaman suatu hari nanti dan tidak tertutup kemungkinan nasibnya akan berakhir sama seperti si Durai. Sehingga untuk mencegah hal itu, Ryan harus dimusnahkan untuk selamanya. ஒண்ணு அவன் நம்மளோட இருக்கணும் இல்ல இருக்கவே கூடாது. Di malam itu juga ketika Ryan baru selesai meminjam uang dari Bank Mekar untuk biaya pernikahan adiknya, anak-anak buah Setu yang dipimpin langsung oleh si ajudan pun terlihat sudah berada di posisi mereka masing-masing. Alih-alih menghabisi Ryan secara senyap dan terstruktur, si ajudan justru harus dibuat panik tatkala satu persatu anak buahnya hilang dan tak bisa dihubungi. Halo. Halo. Mereka pikir mudah membunuh Ryan. Mental baja yang ditempa sejak kecil dan naluri bertahan hidupnya membuat Ryan menjadi sosok monster yang sulit dikalahkan, sehingga semua preman pun dengan mudah dihabisi, terkecuali si ajudan yang sempat berhasil kabur. Jasad-jasad hasil pertarungan itu pun dibawa ke bagian forensik, di mana si komandan diberitahu jika bekas luka para korban ini aneh dan tak biasa. Tampak seperti jarum panjang tajam yang memang itulah senjata ciri khas Ryan, yaitu batang besi yang lurus dan tak banyak neko-neko. Pada akhirnya si komandan sadar jika pelakunya bukan dari kalangan preman, tapi hanya dilakukan oleh satu orang, dan ia akan segera menemukan siapa orang tersebut. பேய் மாதிரி எங்க இருந்து வந்தா எப்படி வந்தாலும் தெரியலடா. Sembari Ryan dan adik-adiknya menyiapkan pernikahan Durga, si komandan terus mencari informasi terkait sosok pelaku, yang pada akhirnya si komandan berhasil mendapatkan nama Ryan dan mulai terjun ke lapangan untuk melihatnya secara langsung.
Di tengah sibuk-sibuknya menjelang pernikahan Durga, Mutu si beban justru harus ketiban masalah lain tatkala Mega kekasihnya diketahui hamil, sehingga selain harus memikirkan biaya pernikahan Durga adiknya, Mutu juga harus bisa mendapatkan uang cepat untuk persiapan menyambut kelahiran bayinya. நம்ம குடும்பம் குழந்தைனாச்சுன்னா ஒரு பெரிய பொறுப்புடா. ஏதாச்சும் பண்ணி காசு பாரு. Mutu pun mulai mendatangi satu persatu tempat usaha untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Tapi dari semua tempat yang ia datangi, tak ada satupun yang bisa membantu, sehingga ia pun harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang yang lebih cepat. Nah, வேலை ஏதாவது இருக்குமாண்ணா? அந்த கல்லெல்லாம் ஒருத்தருக்கு மேலாம் வேலை இல்லைம்மா கிளம்பு. நான் ஏதாவது வேலை இருக்காண்ணா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா. Singkat cerita, tibalah hari di mana Durga akan menggelar pernikahan besok pagi. Ryan dan Shekhar pun berbincang terkait masalah si Setu yang bisa saja menyerang kapan saja tanpa tahu. Sehingga sebelum menjadi wali dalam pernikahan Durga esok pagi, Ryan harus menghabisi Setu malam ini juga dan meminta tolong kepada Shekhar yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri untuk titip Durga, adik kesayangannya, apabila ia tidak kembali dengan selamat. நீ இருக்கிற தைரியத்தில் தான் நான் போகிறேன். எனக்கு எதனான்னா முத்துவேல் வச்சு கல்யாணத்தை முடியும். அதெல்லாம் பேசுறதுப்பா நீ போ. Sendirian, Ryan akan mendatangi Setu di kediamannya, di mana Ryan sama sekali tidak punya firasat buruk saat menemukan kunci gemboknya sudah terbuka, seolah sengaja dipersilakan masuk. Dan benar saja, alih-alih menemukan Setu dan pasukannya, Ryan justru malah menemukan Durga yang tengah dalam kondisi terikat yang sejak tadi siang diculik saat berada di rumahnya. Ini semua ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Setu, di mana Ryan dan Durga pun harus bertahan dari puluhan preman bersenjata yang siap menghabisi mereka berdua. Dan Ryan berhasil membawa Durga keluar. Tapi karena jumlah para preman terlalu banyak dan terus saja bermunculan, ia pun mendapat kesulitan untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Durga berhasil diculik oleh anak buah Setu yang lain dengan Ryan yang gagal menyelamatkannya. Dan sungguh, Ryan termasuk kita semua yang menonton akan sangat dibuat terkejut tatkala melihat Mutu dan Manik berdiri tegak di samping preman-preman tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, kerasukan apa mereka berdua, sehingga ketika Ryan mencoba memberitahu tentang Durga yang diculik, Mutu pun dengan tega menikam Ryan. Begitu juga dengan Manik yang juga ikut menikamnya dan langsung lari kabur meninggalkan kakak kandung mereka tergeletak sendirian tak berdaya. ஏய் ஆட்டோ அண்ணா போட சொன்னது இவனை தாண்டா போடுங்கடா. இங்க என்னடா? Tak lama setelah Mutu dan Manik pergi, muncullah Durga yang dilepaskan para preman. Ia segera membawa Ryan yang terluka dibawa menuju klinik terdekat dengan Shekhar yang juga ada di sana untuk membantu. Di markas preman itu sendiri, kita akan melihat kemunculan Mutu dan si Manik yang ternyata diam-diam telah bekerja untuk Setu. Entah kapan dan bagaimana ceritanya mereka bisa bergabung dengan kelompok preman ini, dan kenapa bisa juga sampai tega menyakiti orang yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri yang selama ini merawat dan membesarkannya dengan effort yang tidak main-main. Manusia macam apa mereka yang tega mengkhianati orang yang paling berjasa serta menyayangi mereka berdua? Emanglah laknat nih orang, tekek kalian semua. Setu pun meminta maaf karena sama sekali tidak mengetahui jika Ryan adalah kakak mereka, sehingga Manik dan Mutu pun langsung disuruh pulang. எந்திரிங்க தங்கச்சி கல்யாணம் இருக்குல்ல போய் பாருங்க போங்க. Saat itu juga ketika mereka berdua sedang minum-minum, akhirnya terungkap alasan kenapa mereka bisa sampai setega ini. Ternyata semuanya dilandasi oleh tekanan dan kekesalan mereka terhadap Ryan yang terkesan selalu mengatur dan melarang-larang.
Apapun yang mereka berdua lakukan selalu dianggap salah oleh Ryan, yang padahal sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk adik-adiknya. Hanya saja Mutu dan Manik tidak menyadari hal itu karena terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Di hari ketika Mutu sedang cari lowongan pekerjaan, ia rupanya tak sengaja bertemu dengan kelompoknya Setu yang pada akhirnya ditawari uang dalam jumlah banyak apabila mau bergabung. சொன்னீங்கல்ல என்னங்க கல்யாணத்துக்கு நான் Setelah resmi jadi anggota kelompok Reman, Mutu langsung mengajak Manik adiknya untuk bergabung juga. Dan tanpa sepengetahuan Ryan kakak mereka, Mutu dan Manik diam-diam melakukan pekerjaan kotor dengan alasan untuk membantu biaya pernikahan Durga adik mereka. அவர் கூப்பிட்டாரு என்ன அவர் வேலை கொடுத்தாரு செஞ்சு கொடுத்தா துட்டு தரேன்றாரு அண்ணா நம்ம ஏன் இறங்கணும் ஆளெல்லாம் இவர் வேண்டாம். Shekhar pun tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Ia langsung menemui Durga dan memberitahu jika Ryan kakak yang sangat ia sayangi ditikam oleh saudara sendiri dan tiada lain adalah kakak kedua dan ketiga yaitu Mutu dan si Manik. Keesokan paginya, tepat saat acara pernikahan sudah mulai, mereka baru menyadari jika Durga telah menghilang. Mutu dan Manik pun langsung menemui Shekhar untuk bertanya di mana Durga berada. Namun Shekhar malah mengatakan terkait mereka berdua yang sudah menikam kakak sendiri. Ryan mungkin akan mengampuni mereka berdua, tapi Durga si bungsu tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka terhadap kakak yang paling disayanginya. காலேருந்து காணும் உனக்கு ஏதாவது என்ன நீயும் காணும்னா அண்ணனை தான் குத்திட்டீங்களேப்பா. நான் ராயன் கையில் மாட்டினா கூட பரவாயில்ல, துர்கா கையில் மட்டும் மாற்றாதீங்க. Kepala Ngedan, Mutu dan Manik pun dengan teganya melakukan pembiaran saat Setu berniat untuk menghabisi Ryan dan Durga yang saat ini masih berada di klinik. Setu sudah mengirim beberapa orang ke sana dan inilah yang terjadi. Dan sungguh sangat sakit sekali melihat Durga yang harusnya bahagia menikah hari ini justru malah terus terlibat perkelahian dengan para preman ini demi melindungi kakak tersayang, di mana Ryan sempat tersadar dan berhasil mencegah satu preman yang hendak menyakiti adik bungsunya. Tak aman berada di kota ini, ibu dokter yang baik hati pun bersedia membantu Ryan dengan membawa mereka ke sebuah gedung kosong yang jauh dari perkotaan, yang selama lebih dari 9 bulan lamanya. Ryan harus melewati proses pemulihan akibat luka dan cedera parah yang ia alami saat dalam pertarungan. Selama 9 bulan itu pula lah, Mutu dan Manik pengkhianat pun menjadi makin dekat dengan majikannya yaitu Setu. Mereka berdua mendapat jabatan penting, gaji yang lumayan dan banyak sekali. Seperti Manik yang dijadikan sebagai admin pribadinya, Mutu yang dibiayai seluruh pernikahannya dengan Mega termasuk kelahiran anaknya. Mereka berdua hidup enak dan sejahtera tanpa sadar jika Ryan dan Durga sedang mencoba bangkit untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Tepat pada bulan ke-10 saat anak Mutu sudah lahir dan Ryan pun pulih dengan sempurna, Shekhar pun mewakili Ryan menemui Setu untuk memintanya agar menyerahkan ajudan pribadinya. Loh sempat bingung dan heran apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata si ajudan ini sempat memperkaos Durga sewaktu momen penculikan. Shekhar pun menceritakan sedikit tentang masa kecil Durga sewaktu diganggu oleh 3 anak laki-laki yang memegang tangannya di sekolah dulu. Ryan tak segan-segan memotong tangan dan kaki mereka hingga cacat seumur hidup. Itu baru hanya pegang tangannya saja. Lah ini si ajudan malah merusak masa depannya sehingga bisa dibayangkan apa yang akan Ryan lakukan terhadap si ajudan Suntoloyo ini. உன்ட்ட என்னடா சொன்னேன் நான் என்னடா சொன்னேன்? சொன்னேனாடா? சும்மா இருக்காத. Setu rupanya tidak bisa menolak permintaan Shekhar setelah mengetahui jika istri keduanya sudah diculik oleh Ryan. Sehingga tak ada pilihan lain, Setu bersedia menukar ajudannya dengan sang istri yang akan dilakukan esok pagi. Berlokasi di sebuah dermaga, si ajudan akan ditukar dengan istri kedua Setu, namun Ryan tampaknya jauh lebih cerdas dan berhasil mendapatkan keduanya yang membuat Setu menjadi sangat marah.
rumah, istri pertama sudah senang mendengar hal itu. Setu mendapat telepon dari istri keduanya yang mengaku diturunkan di dekat stasiun, sehingga Setu pun langsung menjemputnya saat itu juga. Angger வந்துற டேய் காரடா டேய் காரடா. Beralih ke si ajudan yang duduk terikat bak seekor lalat terjerat sarang laba-laba, Ryan rupanya memilih untuk duduk manis membiarkan Durga menyelesaikan urusannya. Dengan sebilah parang tajam, Durga pun melampiaskan semua amarahnya selama ini dengan memotong satu persatu anggota tubuh si ajudan hingga balas dendamnya pun berhasil terbalaskan. என்ன பாருடா பாக்குற கடைசி முகம். Tanpa Ryan dan Durga ketahui, Shekhar ternyata berhasil ditangkap oleh Setu. Ia dipaksa buka mulut tentang tempat persembunyian Ryan. Tetapi Shekhar malah tertawa setelah membayangkan tentang apa yang akan Ryan lakukan terhadap Setu. Sehingga Setu yang kesal pun langsung menghabisinya saat itu juga. Tepat di malam perayaan, Setu hadir di sana dengan seluruh anak buahnya yang berjaga di beberapa titik, di mana Ryan dan Durga terlihat sudah berada di tengah kerumunan. Bahkan Durga sendiri berhasil menghabisi kakak ketiganya, yaitu Manik, sebagai balasan atas perbuatannya terhadap Ryan. Dari situ giliran Ryan yang akan beraksi. Setu dan Mutu pun dibuat ketar-ketir tatkala Ryan membunuh satu persatu penjaga dan mereka harus terjebak di tengah lapangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah semua penjaga habis, kini yang tersisa hanyalah Setu, Mutu, dan segelintir anak buah yang ketakutan. Dan tiba-tiba, kurang dari 1 menit, Ryan berhasil membantai anak buah Setu, di mana ia perlahan berjalan mendekati mereka berdua dan terlihat seperti sosok dewa yang punya banyak kepala. Dan bukannya mohon maaf pada kakak kandungnya, Mutu pun malah membantu Setu menyerang Ryan, yang mana mereka berdua tidak pernah belajar dari pengalaman dan melihat yang sudah-sudah. Padahal sudah sangat jelas, jangankan 2 ekor badut ini, puluhan preman saja bisa Ryan bantai dengan mudah. Ryan pun menyiram Setu dengan bensin dan berniat membakarnya hidup-hidup. Disitulah Setu seketika teringat dengan ucapan Shekhar ketika tersenyum sambil membayangkan apa yang akan Ryan lakukan terhadapnya. Dan tiba-tiba, tersisa Mutu yang sejak awal sudah jadi beban dan bikin banyak sekali masalah. Ryan sebenarnya mau saja mengampuni Mutu atas apa yang ia lakukan terhadapnya. Tapi lain cerita jika ini melibatkan Durga, adik bungsu kesayangannya yang harus kehilangan kesuciannya. Sehingga Ryan tidak akan ragu-ragu menghabisi pengkhianat seperti si Mutu yang tidak tahu untung ini. Pada akhirnya terungkaplah jika semua aksi ini tidak Ryan lakukan sendiri. Ia rupanya sudah punya kesepakatan dengan si komandan yang akan membiarkan Ryan melakukan hal ini tanpa harus khawatir akan dipenjara. Karena sejatinya apa yang Ryan lakukan adalah membantu pihak kepolisian untuk memberantas para preman yang meresahkan. Karena si komandan adalah orang licik yang tidak ingin meninggalkan jejak dan saksi mata, ia berniat membunuh Ryan yang katanya sebentar lagi akan datang. Di mana Ryan dan Durga sendiri terlihat sedang menemui Mega yang setelah Mutu tiada, Mega tak sanggup membesarkan bayinya sendirian tanpa sosok ayah. Sehingga Ryan diminta untuk merawat keponakannya tersebut. இந்த ரத்தத்துல பிறந்த குழந்தை எனக்கு வேண்டாம்.
Dan jika si komandan mengira Ryan adalah orang brutal yang hanya menggunakan otot, si komandan sudah salah besar. Ryan adalah orang yang cerdas, yang punya insting tajam. Ia, Durga, dan si bayi pun memilih pergi ke tempat lain dengan naik truk sama seperti waktu ia masih kecil dan meninggalkan si komandan. Dan itulah alur cerita film Ryan part 2. Untuk part satunya ada di link komentar ya. Kami mewakili seluruh tim Sobat Udut, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.